Ya. Kita sambung pada muka yang ke-53. Muka 53 daripada kitab Al-Ihtimam pada kalam Syekh Ahmad Zarruq, wa lihadza qila. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah? Okey, boleh dah? Suara okey dah? Okey. ولهذا قيل قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسره في الدارين آمين رب العالمين. ولهذا قيل, dari kerana ini dikatakan, al-ajzu 'anil idraki isyrak wal ajzu 'an darkil idraki idrak. Lemah daripada idrak itu kesyirikan, dan lemah daripada memahami idrak itu, itulah dia idrak. Al-ajzu 'anil idraki isyrak wal ajzu 'an darkil idrak idrak. Ni ambil perhatianlah, sebab dia datang dengan makna khusus ni. Okey. Apa makna ad-dark? Tengok dulu dalam nota ta'liq nombor 2. Ad-darku aqsa qa'ri syai'i. Ad-dark ni makna kita kata bahagian yang paling bawah, paling dalam daripada sesuatu. Contohnya laut. Dia panggil apa? Dasar laut. Dasar. Nak sebut rupi tadi. Tapi aku orang lain faham lain. Dasar dia. Wa ala hadza fal muradu bidarkil idrak, yang dimaksudkan darkil idrak ini ialah aqsa maratibil idrak, iaitu penghabisan, penghujung kepada martabat idrak itu. Iaitu wa idrakuhu ta'ala bil kunhi wal haqiqah, iaitu mengetahui dan mencapai tentang ketuhanan secara kunhi wal haqiqah, hakikat dan diri itu sendiri. Hakikat kunhi itu makna hakikat tu. Kunhi maksud hakikat. Okay. Jadi apa kata dia? Lemah daripada idrak itu. Itu isyrak, makna tidak tahu langsung tentang sifat Tuhan itu. Maka itu membawa kepada syirik. Tapi lemah daripada memahami darkil idrak, memahami hakikat idrak yang sebenar, itulah idrak. Itulah dia tahu. Lemah daripada al-ajzu an darkil idrak, lemah daripada memahami hakikat sebenar itu, itulah memahami. Okay. Jadi ada kalam yang kata al-ajzu anil idrak idrak. Itu dengan makna apa? Kalau di sini dia nak menyatakan benda lain. Nak menyatakan al-ajzu anil idrak ni makna yang lemah daripada faham, yakni yang tak tahu tentang sifat ketuhanan langsung ni. Itu yang membawa pada syirik. Adapun kalam yang biasa kita sebut al-ajzu anil idrak itu merujuk kepada lemah daripada idrak dengan maksud ihatah kunhi dzat ataupun ihatah haqiqatiz zat. Itu memang. Jadi kadang-kadang digunakan lafaz idrak merujuk kepada haqiqah wa kunhi az-zat. Jadi lemah daripada itu dia idrak juga. Tapi di sini dia memaksudkan dengan idrak iaitu semata-mata makrifah perkara yang dituntut. Okey, bayanuhu, keterangannya annal ajza. Jadi kalau orang kata al-ajzu anil idrak tu idrak pun betul jugalah. Dengan makna bahawa idrak itu memahami hakikat zat. Okey. Bayanuhu annal ajza an idraki zat, iaitu lemah daripada memahami hakikat zat dan sifat, min haitsu lemah daripada memahami zat dan sifat min haitsul itsbat wa tanzih, dari aspek pengisbatan dan pentanzihan, penyucian Allah. Isyrak, itu isyrak.
Maknanya tak tahu langsung tentang zat Tuhan, hakikat, tak tahu tentang sifat Tuhan, tentang zat Tuhan, bersifat dengan sifat apa, maha suci daripada apa sifat yang perlu disebabkan, apa yang perlu dinafikan. Syiriklah sebab dia tak tahu tentang sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi Tuhan. Serta yang harus isyraklah. Li'annahu ya'ulu ila ta'tili wa nahwi, kerana dia membawa kepada ta'til, penafian sifat dan seumpamanya. Tak tahu tentang sifat Tuhan langsung ni. Akidah tak ada ni. Wal ajzu amma wara'al itsbati wat tanzih, dan lemah daripada perkara yang di sebalik, yang melangkaui daripada isbat dan tanzih itu, fi aini ta'zim, pada diri mentakzimkan itu, huwal idrak, itu dia idrak. Kita tak mampu nak tahu di sebalik selebih daripada kita mengisbatkan tanzih, kerana kita keagungan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Itu dia maksud orang itu reti dan faham. Reti dan faham. Apa dah jelas dah? Wa kama qila, sebagaimana dikata oleh nazim, la ya'rifullaha illallahu fattaidu. La ya'rifullaha illallah. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaidu, maka tetaplah kamu. Kita ada tathabbat. Tidak ada yang mengenalkan Allah kecuali Allah. Allah sahaja yang kenal dirinya, hakikat dirinya. Fattaidu, maka tetaplah kamu. Wad-dinu dinani imanun wa isyrak. Agama itu dua, sama ada keimanan atau syirik. Walil uquli hududun la tujawizuha. Dan bagi akal tu ada sempadan-sempadan, jangan kamu melangkawinya. Wal ajzu an darkil idraki idraku. Dan lemah daripada memahami hakikat faham itu dia faham. Nampak? Walihadza wa ila hadza, dan kepada inilah asyara As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mengisyaratkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bi qawlihi, subhana man lam yaj'al lil khalqi sabila ila ma'rifatihi illa bil ajzi an ma'rifatihi. Maha suci Tuhan yang tidak menjadikan kepada hamba jalan untuk mengenalnya kecuali dengan lemah daripada mengenalnya. Intaha. Okay. Jadi kenal Tuhan dengan cara apa? Tak kenal. Ni ayat ni biasa kau dengan makrifat guna ni. Apa tak? Tak kenal tu kenal. Tukang masuk tu. Bila kita tak kenal tu hakikat kenal. Ni tak faham ni. Hakikat kenal, zat sifat tukar. Zat dan sifat bertukar. Jadi bukan nak kenal Tuhan, makhluk pun nak kenal. Intaha. Bersyukur orang ada ilmu, Tuhan bagi kita ilmu, bersyukur lah. Sebab bayangkan orang ramai ikut. Sebab apa tak tahu. Dia kata warna tu, rasa itu zat. Zat dan sifat tak bercerai. Warna, rasa, mana masingnya? Masing tu zat. Jadi bertukar, dia kata. Bertukar. Jadi orang tak tahu. Kalau orang tak belajar ilmu macam ni, senanglah terpengaruh. Habis. Walil kalami fi hadha majalun laysa hadha mahalluhu. Katanya, dan bagi perbincangan pada perkara ini majal, ada ruangnya, yang bukan ini tempat sesuai untuk dibincangkan dalam kitab ni lah. Wa innama huwa ta'arruful khas, hanya saja itu ta'arruf, pengenalan dan makrifat yang khusus. Idil maqsudu bihadzal ilmi, kerana maksud daripada ilmu kita ini, ilmu akidah ini, itsbatul haqqi,
mengisbatkan al-haq yang benar, wa tamyizuhu minal batil, dan membezakannya daripada akidah yang batil. Wa maqsudut tasawufi, itu maksud daripada ilmu akidah. Nak tahu mana betul, mana salah. Wa maqsudut tasawufi at-tahaqququ bima ulima min dhalika. Maksud daripada ilmu tasawuf ialah tahaqquq, yakin, cerak dan juga teguhnya dengan apa yang diketahui daripada demikian itu. Hatta yakuna fi ma'addi al-ayani, supaya jadilah dia dalam persiapan untuk mendapatkan mu'ayanah, untuk mendapat kedudukan mu'ayanah, melihat Allah Ta'ala. Dengan maksud apa? Fa'ibudullah ka'annaka tarahu. Itulah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yara. Jadi akidah itu mempersiapkan untuk seorang itu dengan cara tahakkuk dengan ilmu yang diketahui itu pada naik kepada maqam al-ayan, daripada ilmul yakin kepada ainul yakin. Wa innama, dan apa yang dapat itu innama yu'khadhu min anillah, diambil daripada Tuhan. Nampak? Jadi buah hasil daripada akidah yang betul dan amalan yang menepati sunnah itu akan membuahkan hasil mu'ayanah ataupun maqam musyahadah, akan menghasilkan buah daripada ilmu yang dipanggil ihsan. Itunya daripada Allah, kurniaan Allah. Lakin hadha, namun ini, ilmu ini, hadha ni kembali pada apa? Kembali kepada ilmu akidah ini. Mizanuhu, ini dia penimbang. Nak menimbang natijah yang hasil itu, ini dia mizanuhu, ini dia penimbangnya, allazi la yasihhu biduni, yang tidak sah kecuali dengan dia. Penimbang ni kena ada. Takut hok mari yang disangka waridat itu bukan waridat daripada Tuhan, tapi waridat syaitaniyah, waridat daripada syaitan. Yang dimari itu bukan daripada Allah, tapi perasaan emosi-emosi. Tu ada kat jenis sekarang ni. Tu tak boleh cakap tasrih lah. Tapi maknanya ada orang menganggap bahawa perasaan-perasaan emosi itulah ialah waridat daripada Tuhan. Padahal kalau ikut tu mana? Apa dia? New Age ke New Age tu jelas lah. Dan ni kadang-kadang yang mana yang disadurkan dengan nama tarikat dan seumpamanya ini ada bentuk tu. Jadi penting asas mizan yang betul itu untuk apa? Untuk menilai apa yang didapat daripada itu, apa hasil itu daripada Allah ke daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Siapa yang cakap ni? Syekh Ahmad Zarruq. Siapa Syekh Ahmad Zarruq? Wali besar yang ma'ruf, bolis ataupun dia kata muhtasibul ulama wal awliya. Dia yang nak, dia atas dia tu tentukan orang ni betul tak betul. Sebab apa? Bukan dia yang menentukan, Allah lah. Tapi pada dirinya itu, dia meletakkan satu kayu ukur yang kita boleh ukur. Jadi kalau kita tidak ada kayu ukur betul, senang-senang lah. Orang ni kata kadang pergi jumpa Syekh ni, so saya rasa balik tu rasa lain. Malah tu mimpi dengan Tok Syekh. Contohnya lah. Jadi semakin yakin macam gitu kan. Tapi kita tak tahu benar tak benar kecuali dengan ukuran syarak. Okay, habis. Masuk dah. Sifat pertama. Mabhathu sifatil wujud. Thumma qala, kemudian kata Imam Al-Ghazali, al-mu'arrif iyahum fi dhatihi annahu wahidun la syarikalah. Allah yang mentakrifkan, yang memperkenalkan kepada hambanya pada zatnya bahawa dia itu satu yang tiada sekutu baginya. Qultu, kata aku, min huna iftataha rahimahullahu fil maqsud. Di sini, dari inilah mula musannif pada membuka pada maksud penulisan kitab ini, iaitu perbincangan sifat dan juga perbincangan akidah. Jadi maksud sini sifat wujud. Fabada'a bi dzikri awsafiz zatil karimah, maka mula musannif
dengan menyebut sifat-sifat zat yang maha mulia. Sebut sifat zat. Wa dzalika far'ul ilmi bi thubuti wujudiha, dan itu cabang. Faru' cabang daripada mengetahuinya tentang sabitnya kewujudannya. Nampak? Mana nak tahu sifat tu? Nak tahu sifat itu mesti kena tahu ada dulu zat. Mengetahui far'u ilmi, dzalika far'u ilmi bi thubuti wujudiha. Dengan sabitnya apa nama ni? Sabitnya wujud bagi zat tersebut. Wa qad su'ila Abu Ali Al-Bushanji, telah ditanya Abu Ali Al-Bushanji rahimahullah anit tauhid, tentang tauhid. Faqala ithbatu dhatin ghairu mushabbahatin bidzawati wala mu'attalatin 'anis sifati. Ini antara kitab-kitab seumpama jalanan ini, dia banyak menukilkan kalam-kalam ulama. Nampak tak? Kalam ulama. Bukan sekadar perbahasan hukum akal gitulah, tapi menukilkan kalam-kalam para ulama, kalam-kalam para salaf dan ulama-ulama muktabar. Dia kata tauhid tu apa? Mengisbatkan zat yang tidak diserupakan dengan zat-zat lain dan tidak dinafikan daripada sifat-sifat. Jadi kita mengisbatkan Allah, zat Allah tidak sama dengan zat sekalian selain daripada Allah, tanpa kita nafikan sifat, dan kita mengisbatkan Allah mempunyai sifat-sifat yang kemuliaan. Intaha, habis. Wala khilafa bainal uqala'i, tidak ada khilaf di antara uqala, orang-orang yang berakal, fi itsbatil khaliq, pada mengisbatkan pencipta. Seakan dia kata benda ni sebenarnya benda yang kalau orang berakal memang tak dapat nak lari daripada mengisbatkan Tuhan. Zaman sekarang ni ada golongan etis. Zaman dulu ada juga, tapi etis pada zaman dulu mereka ni bukan nak kata mana gitulah. Golongan sufistaiyah, golongan mulhid. Zaman sekarang ni ramai golongan cerdik pandai yang etis, tidak percaya langsung pada Tuhan. Sebenarnya berlaku sebab apa? Sebab keterikatan dengan asbab dan juga dunia ni. Dunia ni siapa dia lupa bahawa di sana ada keadaan yang mana dia tidak boleh dan tidak boleh terikat dengan asbab. Sebab itu apa nama ni, bila dalam keadaan susah dan sesak tu baik tak? Tak. My God, oh my God. Jadi God mana? Tak ada God lah. Okay. Tubik juga. Jadi sebab apa? Sebab tidak ada akal yang sihat dan fitrah yang suci, bersih, dapat menolak bahawa adanya khaliq. La khilafa bainal uqala fi itsbatil khaliq. Wa innama dhalla man dhalla, hanya sesatnya orang yang sesat, bil khata'i fi ta'yinihi, dengan tersalah pada menentukan pencipta tu. Ni dengan andaian kita tolak tepi lah. Etis tolak tepi. Etis itu tolak tepi. Sebab dalil dan hujah bagi etis ni sebenarnya tidak payah, tidak rumit. Nak mengisbatkan ada Tuhan je tak? Jadi sekarang ni golongan yang telah mengakui adanya pencipta, mereka sesat dengan sebab apa? Salah letak siapa pencipta. Siapa yang mencipta alam ini? Wa halaka man halaka fi wasfihi bi ghairi awsafihi, dan musnah serta rosaknya orang yang rosak pada mensifatkan Tuhan kerana mensifatkan Tuhan dengan bukan sifatnya. Jadi sesatlah pula. Meletakkan pada Tuhan bukan sifat ketuhanan. Bis. Wa dalilu wujudil bari subhanahu, dan dalil adanya pencipta, bari, pencipta Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah, dalil wujud Allah itu siapa? Apa dia? Huduthul alami, baharu alam. Lianna al-haditha la yastaghni fi wujudihi an sababin yuhdithuhu.
Kerana suatu yang hadis, yang baharu, tidak terkaya, tidak boleh terlepas pada kewujudannya daripada ada sebab yang mengadakannya. Suatu benda baharu yang ada takkan terlepas, tak boleh diterima akal wujudnya tanpa ada sebab yang mengadakan dan membaharukan. Tak terima. Balik-balik rumah nampak ada air kopi atas meja. Jadi memang takkan kita terfikir bahawa terjadi sendiri air kopi itu. Tentu ada benda ataupun ada sesuatu yang menyebabkan ada. Itu paling mudah lah, paling mudah. Alam ni apatah lagi. Fawajaba anna lahu muhdithan, maka wajib bahawa ada bagi hadis ini, anna lahu anna lil hadis ataupun anna lil alam. Anna lahu anna lil alam muhdithan, adanya pencipta, huwa khaliquhu, iaitulah yang menciptanya, wa bari'uhu, dan yang mengadakannya. Okey, itu selesai mudah je ni. Mudah-mudah mudah je. Wa dalilu hudutsil alami, dalil baharu alam pula. Okey, naik satu peringkat lagi bahawa dalil wujud Allah Taala, dalil wujud Allah apa dia? Dalilnya ialah hudus al-alam, baharu alam. Apa dalil hudus alam? Dalil hudus alam tu, dalil baharu alam itu. Wa dalilu hudutsil alami, dalil baharunya alam, taghayyuruhu, berubahnya alam tu. Ai tarayanul awarid alai, mendatangi awarid, perkara-perkara yang arid. Tarayan mendatangi perkara yang datang, arid yang mendatangi, sifat-sifat yang mari ke atas alam itu. Antara apa? Antara sifat-sifat awarid yang datang pada alam, al-ijtima' wal-iftirak, berhimpun dan bercerai, wal harakati was sukun, dan daripada gerak dan diam. Ni orang panggil apa ni? Panggil apa? Ijtima', iftirak dengan harakah sukun. Panggil apa? Akwan al-arba'ah. Nak khabar benda? Abdul Rahman nak khabar benda? Nak khabar benda? Ada makan? Alah, makan musyarakah. Azhar ada kat tu? Tak ada lah. Ada orang jawab tak ada makan benda lah. Kalau Jordan ada. Makan musyarakah. Dapat makan. Makan musyarakah. Ada tak? Ada tak? Kat tak? Sama tak? Ada. Sebab orang Melayu ni jarang dia musyarakah. Okay. Berijtima' dan iftirak, harakah dan sukun. Ini dikenali sebagai al-akwan. Ada tarkib tersusun. Tahlil ni terurai. Dia juga makna lain bagi ijtima' iftirak lah. Tersusun, tarkib, tahlil, diurai. Makna kita urai satu-satu. Jadi dia makna yang lebih kurang dengan makna ijtima' dengan iftirak lah. Maka ini panggil sebagai al-akwan al-arba'ah. Nampak tak? Jadi mudah lah kalau kita lalu dah Hasyih Syarqawi ke apa, Hasyih, kita dapat istilah tu, kita tahulah al-ijtima' iftirak. Ini tidak akan lari, tidak akan terlepas jisim atau jirim itu daripada ni. Makhluk itu, alam, tak terlepas daripada kaun arba'ah yang mana menjadi, kita kata, awarid zatiyah bagi jirim. Perkara yang mendatang, yang zati bagi jirim. Pertama, gerak dan diam. Itu tak boleh cerah. Bila kata dia itu jauhar atau jirim, dia tak akan lepas daripada gerak dan diam, dan tidak lepas daripada berhimpun atau bercerai. Kalau dia duduk sekali, maka dia berhimpun. Kalau dia bercerai, maka dia duduk berasingan, maka dia bercerai. Nampak?
Jadi hak ni asas. Dari kerana itulah, bila itu sifat yang diamati oleh ulama pada jirim, ini dipanggil perkara ini. Terang dok lagi. Terang dulu anak terang. Takut dok terang ya. Apabila kita lihat kepada empat-empat al-aqwan, al-arba'ah ini, kita dapati bahawa semua itu dia ada bertorayan, datang dan juga pergi. Bila satu zat dia gerak, lepas itu dia diam, atau dia diam lepas itu dia gerak. Maka dia bersifat dengan satu sifat yang tidak dia bersifat dengan sebelum itu. Bila contoh dia sebelum tu pegun, lepas tu bergerak. Maka sifat gerak itu datang. Yang sebelum ni tak ada sifat gerak. Maka itu hudus lah tu. Itu mafhum hudus. Baharu. Jadi ini yang mustahil bagi Tuhan bersifat-sifat baharu ni. Maka meandaikan Tuhan tu turun naik daripada arash ke langit dunia, ataupun datang, wajah rabbuka dengan makna datang, minal ba'id ilal aqrab, itu tanpa kita sedari, kita telah mengisbatkan gerak yang mana itu salah satu daripada sifat makhluk, sifat hawadith. Kenapa? Begitu juga ijtima' dan iftirak. Berhimpun dan juga bercerai. Kalau antara dua yang berbeza berhimpun, maka berlaku ijtima'. Tuhan ijtima' dengan arash. Contoh kalau dia tahu apa? Tepek. Ijtima' berlaku antara dua zat. Kalau dia kata ba'in an khalqihi dengan maksud atas, tertinggi, dengan maksud apa? Tuhan duduk atas daripada arash. Bukan saya kata begitu. Saya kata begitu tak? Dia kata Tuhan bukan duduk tepek dengan arash. Ba'in an khalqihi, dia faham bahawa Tuhan duduk atas daripada arash. Ni arash atas dia. Maka berlaku iftirak antara dua zat. Nampak tak? Jadi itu dinafikan bahawa penisbahan bertempat kepada Tuhan tu mustahil. Kita nafikan bertempat kepada Tuhan tu mustahil. Gitu. Boleh? Idh hiya, kerana apa? Hawadithu liwujudiha ba'dan tifaiha, kerana kesemuanya tadi, ijtima', iftirak, harakah, sukun tadi, semuanya itu hawadithu, baharu. Kenapa baharu? Liwujudiha ba'dan tifaiha, kerana dia itu ada setelah ternafi. Gerak berlaku setelah didahului oleh diam. Diam pula datang setelah sebelum tu gerak. Dan andai kata satu makhluk yang tak pernah berhenti gerak, tidak pernah berhenti gerak sejak daripada cipta sampai ada sekarang. Contoh, gerakan falak contohnya, ahli falsafah benda gitu. Ke mana? Ada. Kat mana baru? Alam ini penuh tak berhenti bergerak. Alam ini penuh tak berhenti bergerak. Pernah berhenti tak? Nawi tak ada. Tak apa lah. Nafi ada. Alam ini pernah berhenti bergerak tak? Tak tahu tau. Tapi pada zahirnya, kadar yang kita maklum tak lah tak? Sejak dia berlaku, sebab berdasarkan apa yang dilihat sekarang, kalau berhenti tu akan menyebabkan kosong lah. Jadi tak pernah berhenti gerak. Dan macam mana boleh kata datangnya setelah daripada tidak ada? Ataupun awari itu? Macam mana? Planet dia ada hak. Itu kita mengandaikan bahawa dia ada hak lah. Bila kita tengok kepada usia dia, dia akan berhenti. Contohnya lah. Ataupun akan hancur. Jadi lohong hitam. Tu. Lohong hitam tu sebab hancur tau. Ke tak? Ke sebab ada? Hancur. Nah jawapannya. Apabila dia bergerak,
maka dia tidak mustahil menerima lawangnya. Sesuatu yang bergerak tidak mustahil menerima lawang. Tak? Contoh kita kata, kita tengok apa? Apalah tengok-tengok benda, tengok jam ke, tengok apa ni, jam waktu. Bila bergerak, maka sesuatu yang menerima salah satu daripada diddain, yajuzu an yaqbala muqabiluhu. Sesuatu yang menerima salah satu daripada did, dia harus menerima lawang. Itu dalil akli walaupun kita tak nampak. Tapi dalil akli itu memang disepakati oleh orang berakal. Apabila satu objek, ni sidang kalah ni. nak kalah berdasarkan fizik yang betul ni. Apabila suatu objek menerima gerak, maka gerak itu dia ada muqabil lawan gerak dan diam. Bila dia berada dalam keadaan gerak, maka dia harus menerima lawang. Walaupun pada hakikat kita tak pernah tengok pun dia menerima lawang. Tapi pada akal dihukum harus menerima lawang. Ma yajuzu an yattasifa bi ahadi diddaini yajuzu an yattasifa bil akhar. Okey. Okey, kemudian. Nampak. Macam payah kok. Walaupun nampak perbahasan tasawuf, tapi cara pendalilan begini, nampak pendalilan ni mutaqaddimin, sebelum daripada tu asy-syai' la yakhlu anhu wa an diddihi. Muhammad Naim sebut ahsan. Asy-syai' la yakhlu anhu ni la yakhlu an syai' au an diddihi. Sesuatu itu tidak akan sunyi sama ada daripada menerima salah satu atau lawangnya. Okey. Maklum. Okey. Liwujudiha ba'da intifa'. Ni penting kita nak kalau nak berhujah, nak debat dengan salafi ni Tapi kena pertamanya kena fahamkan dia kaedah ni dulu. Ni kata asyai' la yakhlu anhu wa an diddihi, semua tu dah faham, kena terang dulu. Ni ambil masa ni. Sebab dia dulu jebat ataupun jidal yang berlaku di antara Asy'ariyah Mu'tazilah ni, dia dah ambil masa panjang. Sebab masing-masing tahu tentang mabda' hukum akal yang disepakati dan tahu tentang mazhab mereka. Tengok macam mana Imam Abu Hasan Asy'ari debat dengan Abu Ali Jubai. 2-3 patah, 2-3 rakaat tu dah. Apa tahu dah tak boleh nak pergi. Akhirnya tak boleh jawab, kata Abika Junun mugila ke? Gitu ya. Makna habis tu. Sebab dia faham. Sekarang ni nak debat dengan lawang tu tak faham tu. Benda istilah. Kadang pun kita pun tak faham istilah yang dia guna. Okay. Wantifaiha ba'da wujudiha, dan ternafinya setelah daripada ada. Lepas ada dia tak ada pula. Wa ma la ya'ra 'anil hawadithi la yasbiquha. Dan sesuatu yang tidak sunyi daripada sifat makhluk, daripada sifat hawadis, tentu tidak akan mendahuluinya. Sesuatu itu bersifat dengan sifat hawadis, sifat baharu. Boleh ke sesuatu itu mendahuluinya? Dia ada dalam keadaan tidak baharu maksudnya. Mendahului makna dahulu, mendahului wujud dengan maksud ada setelah, ada dah daripada awal. Tak boleh lah, kerana sifat dia sifat baharu. Macam mana dia nak mendahului baharu yang mana dia bersifat dengan sifat baharu, dia nak ada dulu sebelum ada sifat tu. Tak boleh. Tentulah dia itu juga baharu. Faham tak? Dia bersifat sifat baharu. Sifat baharu tu sifat zati bagi dia. Tiba-tiba dia tu qadim. Dia tu qadim. Boleh terima ke sesuatu yang sifat baharu itu zati bagi sesuatu tu tiba-tiba qadim? Tak boleh lah. Sebab kalau qadim, kita kata dah memang sifat tu tidak bercerai tanggal daripada zat sesuatu tu. Zat sesuatu tu sifat baharu. Okay. Kalau kita kata dia qadim tapi sifat baharu, boleh terima tak? Kalau qadim tu dia mendahului sifat baharu tu.
Macam mana boleh melalui sifat baharu? Sifat baharu tu ada pada diri dia. Sifat baharu tu ada pada diri dia. Okay. Wa ma la yasbiquha, dan sesuatu yang tidak mendahuluinya kan haditha misliha. Dia tidak mendahului sifatnya. Zat itu dia bersifat dengan sifat baharu. Nampak? Zat bersifat dengan sifat yang baru. Dan sifat ni lazim bagi zat. Tak bercerai tangan. Wujud zat itu dengan adanya sifat-sifat sekali zati pada ni. Kalau sifat tu baharu, zat tu qadim. Kat mana boleh? Dah masa qadim tu dia sifat apa? Masa dia qadim tu dia sifat apa? Andai kata zat tu qadim. Tak ada sifat, tak ada wujud lah bagi dia. Kan kita kata sifat baharu tu zati bagi dia. Yang tidak bercerai tanggal daripada zat itu. Maka takkan dia mendahului daripada sifat dia. Dan sesuatu yang tidak mendahului sifatnya, dia itu baharu seumpama sifat dia. Maka sesuatu yang bersifat dengan baharu, baharu. Ayat ni macam baru, payah sikit lah kalau sanusiyah dan seumpama. Senangnya. Tak? So, wama yata wal apa ni? Wallazi yattasifu bil huduth fahuwa hadisun. Dan yang bersifat dengan baharu, maka dia baharu. Mudah je kan? Ya. Wa mujidul kulli, dan yang mengadakan kepada sekalian ini la yasihu an yakuna hadithan, tidak sah bahawa dia itu baharu. Pencipta kepada sekalian makhluk yang baharu ni, mana mungkin dia itu baharu? Kerana apa? Liluzumi hawaditha la awwala laha, kerana melazimi adanya perkara baharu yang tidak ada awal baginya. Wa huwa muhal. Kan andai kata kalau pencipta alam ini baharu, maka bila baharu dia diciptakan. Mujidul kul sini kan. Kita tulislah ikut bahasa dia, al-kul. Al-kul. Mujid dia itu hadis. Mujid dia hadis. Bila hadis ada yang menghadiskan dia, mengadakan dia. Bila dia yang mengadakan tu juga hadis juga, maka perlu kepada hadis yang lain. Begitulah. Maka apa yang berlaku? Hawadithu la awwala lahu, la awwala laha. Adanya rantaian sesuatu baharu yang tidak ada awal. Tasasul ni. Tasasul. Wa huwa muhal. Dan itu muhal. Liluzumid dauri, kerana lazimnya ad-daur al-muaddi ila nafyina, yang membawa kepada penafian kita. Jadi lazim daur apabila dia kembali, sebab dia baharu, katakanlah dia kembali dengan makna alam ini yang menciptakan dia, maka kembalilah kepada daur. Kalau tidak, dia akan jadi silsilah yang la nihayata laha, yang tidak ada kesudahan, menjadi tasalsul. Dan bila sabit dan ada tasalsul, dia akan membawa kepada ternafinya ada kita dan ada alam. Sebab apa? Sebab sebelum nak ada kita, kena ada pencipta kita dulu. Tak? Alam ini, sebelum ada alam, tentu kena ada pencipta dulu. Kita tulis nombor 1 lah. Nombor 1, telur. Maka sebelum ada pencipta nombor 1, kena ada yang mencipta nombor 1 dulu, iaitu nombor 2. Sebelum ada pencipta nombor 2, kena ada yang menciptanya. Sebelum ada tu, kena ada. Kalau tidak ada berhenti, maka akan ada tak kita? Kewujudan kita disyaratkan ada pencipta kita. Pencipta kita wujud disyaratkan dengan ada penciptanya. Dah sebelum ada kita, disyaratkan ada waktu sebelum kita. Sebelum kita ni tak ada lagi sebab disyaratkan sebelum ni. Dah akan ada tak? Takkan ada lah. Kesimpulan, takkan wujud kita. Kita ni nak ada kerana mak ayah kita ada. Mak ayah kita ada disyaratkan dengan tok kita ada. Tok kita ada, syarat moyang kita ada. Moyang kita ada, syarat nyuk kita ada. Syarat-syarat. Kalaulah belum selesai rantaian sebab musabab itu, ada tak kita? Tak ada.
Tapi adik kita ni sebab berhenti dia Adam dengan Hawa. Berhenti ke Saidina Adam, sebab tu ada kita. Kalau yang buat Adam, orang lain. Lepas tu yang buat kepada Adam tu orang lain, tak selesai. Ada tak ada? Takkan habis. Takkan ada gitu. Okay. Wa huwa muhal. Itu mustahil. Wa huwa muhal. Hawadith la awwala laha tu, itu merujuk kepada apa? Tasalsul. Merujuk pada tasalsul. Au luzumid dauri al-muaddi ila nafyina, atau melazimkan daur yang membawa kepada penafian kita. Mana? Kedua-dua tadi bawa nafi kita. Wa nafyuna ma'a wujudina muhalun. Ternafinya kita dalam keadaan wujud kita dah ada, mustahil. Maka andaian bahawa tidak wujud Tuhan atau baharu Tuhan itu, andaiannya mustahil, tak berlaku. Qala fi risalatil qudsi, berkata Imam Al-Ghazali dalam risalah Al-Quds. Ini salah satu kitab Imam Ghazali lah. Okay. Kitab ini dibagi Al-Risalah Al-Qudsiyah. Dia buat dan dia buat kepada apa? Kepada ahli Quds. Kepada penduduk-penduduk di Al-Quds di Palestin. Kemudian dia meletakkan dalam qawaid dan ada yang diletak dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam Risalatil Quds, Imam Ghazali sebut apa? Wali annahu, dan dari kerana sesungguhnya, lau kana lil falaki dawratun, kalaulah ada bagi falak ini pusingan-pusingan la nihayatalaha, pusingan yang tidak ada kesudahan. Tengok cara ni. Kalau pusingan bagi falak ini berpusing yang tak ada kesudahan, lam yakhlu, maka tidak sunyi antakuna syafa'an aw witra, sama ada pusingan itu pusingan genap atau ganjil. Dia berpusing kan, sekali witrun, pusing dua kali, ganjil genap, syaf'un. Jadi pusing tu tak lari daripada sama ada pusingan bilangan genap ataupun ganjil. Au syafa'an wa au syafa'an wa watran jami'uha, ataupun pusingan itu genap dan ganjil sekaligus. Bilangan pusingan yang ada ini dia genap dan ganjil dalam masa yang sama. Au la syafa'an wala witra, ataupun tidak genap dan tidak ganjil. Andai yang itulah. Andai kata alam ni, dia tengok sekarang ni nak berhujah baharu alam. Sebab ahli falsafah mengatakan alam ini tidak ada permulaan. Buktinya falak ini sentiasa berputar. Tak pernah kita nampak dia diam, dan dia daripada dulu berputar yang tidak ada awal. Tidak ada awal. Tengok dalil Imam Ghazali kata gini. Putaran tu boleh kita bilang kan? Putaran-putaran tu sama ada dia genap atau ganjil. Andaian gini, sama ada pertama genap atau ganjil, salah satu. Ataupun genap dan ganjil sekali. Dia genap dan dia ganjil. Sebab kita tak boleh bilang kita ambil genap ganjil lah. Ataupun dok genap dok ganjil. Itu je ihtimal yang berlaku. Fa batilun an takuna syafa'an wa watran ma'an. Mustahil bahawa pusingan itu genap dan ganjil dalam masa yang sama. Listihalati jam'i diddain, kerana mustahil berhimpun antara dua yang berlawanan. Wa aksuhu kadzalika, dan lawannya pun demikian juga. Mana? Tidak genap dan tidak ganjil. Mustahil juga. Sebab takkan genap pun dok, ganjil pun tidak. Listihalati uruwil mahalli 'ani syai'i wa naqsihi wa naqidihi, kerana mustahilnya sunyi mahal, zat daripada sesuatu ataupun nakiknya. Zat sesuatu tu mustahil sunyi daripada sesuatu sifat dan lawannya. Macam tadi kan, jiring. Gerak tidak, diam tidak. Mustahil. Ni kata urul mahal ni. Kita sebut mustahilat tu kan. Mula-mula tu kan. Jadi mustahil sunyi tempat, yakni zat daripada sesuatu dan nakiknya.
Wa batilun an yakuna ahaduhuma ma'a faqdin nihayah. Dan mustahil bahawa adanya salah satu dalam keadaan tiada hujung. Okey, jadi anda yang mana yang mustahil tadi? Kita tulislah sini dah. Pertama, ayyakuna syaf'an aw witran. Satu. Yang kedua, syaf'an wa witran jami'an. Yang ketiga, la syaf'an la witran. Jadi hak ni mustahil, dua-dua dok, dua-dua berapa pun mustahil. Tinggal lagi andaian putaran itu sama ada bilangannya genap ataupun ganjil. Okay. Dan mustahil an yakuna ahaduhuma ma'a faqdin nihayah. Mustahil bahawa ada salah satu daripada genap atau ganjil tapi tak ada penghujung. Tidak ada kesudahan. Mustahil tak? Ha? Umar, mustahil tak? Tak nampak tak? Faham tak? Faham tak ya kau? Faham? Ha? Kita nak kata dia tu genap atau kita nak kata dia ganjil tapi tidak ada penghujung. Tak ada sudah. Boleh kata tak? Ha? Nampak kan? Ha? Gerakan ni kita nak kata berapa kali gerak. Kalau gerak yang tak ada sudah lagi, boleh tak kita nak kata dia tu genap ataupun dia tu ganjil? Boleh tak? Tak boleh lah. Itu je. Kalau kita nak ukur, sekarang ni berhimpun dua mustahil. Jam'u bainan diddain. Sunyi pada dua-dua pun mustahil. Mesti salah satu. Okey. Tak boleh kita bayangkan dia berhukum dengan salah satu syaf'an aw watran tapi tak ada ujung. Tak ada ujung nak kata dia genap ke mana? Gerak lagi kan? Jadi ganjil pula. Gerak lagi kan? Liluzumin tihai bitahdi. Kerana apa? Kerana lazim habis itu dengan penentuan al-adad, penentuan bilangan. Bila habis baru tentu. Oh, habis pada apa? Pada nombor ganjil. Ganjil ya. Habis pada apa? Nombor genap. Genap lah. Bila gitu, fasabata annal alama muhdathun. Maka sabitlah alam ni baharu. Tahu tak? Apa kaitannya? Ni kaitan sekarang ni Imam Ghazali menjawab iskal falsafah yang ada pada zaman dia. Sekarang ni orang mungkin tak fikir gini. Orang tak sampai tahap pun nak fikir gini. Orang tak sampai tahap pun nak fikir gini. Siapa dia kata? Bukti alam qadim ni kita kata alam kita pernah gerak daripada sejak berapa tahun. Tak pernah berhenti. Menunjukkan bahawa tak ada awal. Tengok dalil Imam Ghazali kata. Okey, sekarang ni dia gerak. Gerak ni benda boleh kita bilang. Bilangan ni tidak sunyi daripada ganjil dengan genap. Yang mana awak yakin. Memang orang berakal yakin. Ahli falsafah pun yakin. Genap dan ganjil satu masa mustahil. Dok genap, dok ganjil pun mustahil. Jadi mesti tinggal lagi pilihan bahawa dia pusingan itu sama ada genap atau ganjil. Macam mana kita nak kata dia itu genap atau dia itu ganjil kalau tak ada sudah? Nampak tak? Maka terpaksalah diheret oleh itu kepada hujah, mati hujah kat situ. Dia nak ada andaian benda lagi. Dok. Alam ini putarannya genap dan ganjil dalam satu masa. Orang kata tak berakal gitu. Mereka pun ahli falsafah sama tu dok siapa jahil siapa tak terima. Apa dok? Tengok cara dia susun hujah. Ini tak ada jumpa nak Syarqawi tu tak? Ni perbincangan yang ada pada era ulama-ulama Imam Ghazali, Imam Baqillani, Imam Fakhruddin Ar-Razi dan kitab besar macam ni lebih kurang lah. Iktisad benda dalam kitab Iktisad fil i'tiqad. Jelas maka sabitlah alam itu baharu li'annahu mutanahin mutaghayyirun. Kerana alam ini ada kesudahan dan berubah. Muftakirun ilam. Kenapa Dana Sanusi tak bawa benda gini? Apa payah nak faham? Nampak tak? Jalin nak bawa kepada Tuhan ni banyak. Jadi kalau kita boleh bawa dengan dalil senang, kenapa nak bawa dalil yang payah? Faham? Alam ini bersifat dengan baharu. Baharu sifat yang tidak bercerai daripada alam. Maka sesuatu yang baharu tentu zat tu baharu juga. Cukup dah. Cukup nak tanam bahawa alam ini baharu. Maka setiap yang baharu perlu pada pencipta. Cukup dah. Perlu ke bawa pada ini? Tak perlu pun.
li'annahu mutanahin mutaghayyirun fa muftakirun ila muhdithin, berhajat kepada muhdith. Li'annahu jaizun, kerana alam ini jaiz, jaizun wujuduhu wa jaizun adamuhu, harus adanya dan harus tiadanya. Wa ma kana kadzalika, dan sesuatu yang demikianlah sifat, fahuwa muftakirun ila muqtadin, dia berhajat kepada suatu muqtadin, sesuatu yang menuntut atau yang menghukum, nak tentukan. Muqtadin yang menentu atau menuntut dia. Jadi gini, tak jadi gini, nak pilih jadi besar ni kecil ni, nak ada bila, perlu kepada muqtadin, suatu yang menuntut kepada kejadiannya. Wahwal fa'ilul mukhtar, itulah pencipta yang mukhtar, yang mempunyai pilihan yang mutlak, iaitu Allah Azza wa Jalla. Nampak? Bis. Wahadha ma'a ma syahidat bihin nususu, dan ini ditambah lagi dengan apa yang disaksikan oleh nas-nas, bukti-bukti daripada nas-nas Al-Quran dan hadis. Wajubilat alaihin nufusu, dan difitrahkan, jubilat ay futirat, difitrahkan jiwa-jiwa minal ilmi bibari'iha, dengan mengetahui adanya bari'iha, adanya pencipta. Fitrah kita pun menuntut bahawa kita ini takkan ada sendiri, ada yang mengadakan kita. Hatta qala ta'ala, sehingga Allah berfirman Allah Ta'ala kata apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Dan jika kamu tanya kepada mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan menggerakkan matahari dan juga bulan, nescaya mereka akan jawab Allah. Mereka takkan jawab berhala. Hatta musyriki Mekah akan jawab Allah juga. Sebab berhala tu dia buat. Kan mereka buat berhala. Jadi mereka tak kata berhala buat dah. Akhirnya Allah Ta'ala buat juga. Jadi fitrah manusia tu akan menuntut bahawa alam ini dijadikan oleh pencipta. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Berkata oleh para rasul, adakah pada Allah syak? Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan segala langit dan bumi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu, kenapa kamu tidak memerhatikan bahawa kejadian kita ini bukti jelas adanya pencipta yang menciptanya. Jadi itu membawa kepada kita mengiktiraf dan mengimani serta meneguhkan keimanan tentang kewujudan Allah. Ayat ni juga golongan makrifat guna, wa fi anfusikum afala tubsirun, tengok pada diri. Akhirnya letak kepahaman Tuhan atau Muhammad tu pada diri. Tak kenalah tu. Fa'idan, maka apabila demikian, fi dalailil uqul, pada dalil akal, wa qadaya syar'i, dan juga qadiyah, nas daripada syarak yang mangkul, ma yadullu, terdapat apa yang menunjukkan ala wujudil bari'i subhanahu wa ta'ala, menunjukkan atas kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala. Habis sifat wujud. Habis sifat wujud. Nampak tak? Kalau dalam Syafawi, lama kot sifat wujud tak? Ada wujud tu nafsun mawjud ke ghairul mawjud, dia termasuk daripada amrun i'tibari ke ataupun hal nafsiyah. Jadi itu khilaf. Khilaf dari segi ilmu kalam tu, perbincangan yang mana, tapi hak dari segi penetapan sifat wujud tu. Tu antara karangan-karangan sebegini Imam Ghazali Qawaid Aqaid cukup untuk menanamkan keimanan tentang perkara-perkara i'tiqad, akidah. Jadi hak lain-lain itu dikira bukan itu sampingan perkara ilmu kalam, atau kita kata perbahasan tentang lebih mendalam. Itu fardu kifayah dah. Fardu kifayah. Lepas tu kalau
macam begini sesuai untuk ajar orang awam. Dalam zaman sekarang ni tau. Supaya tidak orang kata payahlah sifat 20. Payah sifat 20. Uh, okay. Thumma, kemudian mabhathu sifatil wahdaniyah. Mabhas perbincangan sifat wahdaniyah. Thumma idza thabata wujuduhu, apabila sabit adanya Allah, fahuwa wahidun, maka Allah itu satu, esa, min jami'i jihatil wahdaniyah, pada segala aspek keesaan. Allah itu satu dan esa pada segala aspek keesaan. Wahidun fi dhatihi, esa pada zatnya. La yanqasimu wa la yatahayyazu, tidak berbahagi, tidak berbahagian, tak ada bagi-bagi, tak ada segmen-segmen. Wala yatahayyazu, dan tidak dia bertahayuz, menempati, menduduki pada sesuatu ruang. Wahidun fi sifatihi, esa pada sifat-sifatnya. La yushbihu syai'an, tidak sama oleh ia akan sesuatu. Tuhan tak sama akan sesuatu. Wala yushbihuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu yang menyamainya. Wahidun fi af'alihi, esa pada segala perbuatannya. La yusyarikuhu fiha syai'un, tidak menyertai Tuhan pada perbuatan Tuhan sesuatu pun. Wa qala Imamul Haramain, kata Imam Haramain rahimahullah, al-wahidu ma'nahul mutawahhidul muta'ali 'anil inqisam. Al-wahid tu apa? Maknanya al-mutawahhidu, yang maha ketunggalan, maha esa, al-muta'ali 'anil inqisam, yang maha tinggi, maha suci daripada dibahagi-bahagi dan disegmentasikan. Wa qala Ibn Furak, kata Imam Ibn Furak, al-wahidu fi wasfihi ta'ala lahu thalathu ma'ani. Al-wahid fi wasfihi ta'ala, yang satu pada sifatnya, lahu thalathu ma'ani, ada tiga makna. Ada tiga makna. Lafzul wahidi haqiqatun fi jami'iha, dan lafaz al-wahid itu menunjuk pada hakikat, pada kesekalian maknanya. Dia panggil apa? Lafaz mushtarak lah. Lafaz mushtarak. Lafzun wahid yudha'u li ma'anin kathir. Satu lafaz yang diletakkan kepada banyak makna, yang mana menunjuk pada hakikat. Hak ni pada hakikat makna ni, hak ni pada hakikat makna ni, hak ni pada hakikat makna ni. Lain kalau lafaz itu ada makna hakikat yang satu, hak lain itu dikira majaz, bukan. Hak ni lafaz itu memang diletakkan menunjukkan kepada makna yang banyak. Jadi dia itu hakikat pada sekalian maknanya. Apa dia? Lafaz satu itu. Ahaduha, jadi lafaz al-wahid itu, annahu la qasma li dhatihi, bahawa tidak ada bahagian bagi zat Tuhan. Wa annahu ghairu mutaba'idin, bahawa Tuhan tu tidak diba'at-ba'atkan, tidak dipecah-pecah, dibagi-bagikan. Wala mutahayyizin, dan dia tu tidak menempati dan juga menduduk pada ruang, tak. Tidak bertempat. Itu makna dia. Makna pertama. Makna yang kedua, athani, annahu la syabihalahu, satu dan esa dengan makna tidak ada yang serupa dengannya. Satu juga. Taqulul Arabu, orang Arab kata dalam bahasa penggunaan makna ini, fulanun wahidu asrihi, si fulan itu wahidu asrihi, makna orang terunggul pada zaman tu, makna tak ada orang lain lawan. Wahidu asrihi, yang unggul pada zaman itu. Ai la syabiha lahu, tidak ada yang menyerupainya. Itu makna kedua. Al-thalithu, yang ketiga, annahu la syarika lahu fi af'alihi, tidak ada yang menyekutui Tuhan pada perbuatannya. Tak ada yang buat. Tak ada hak lain daripada Tuhan buat. Qalu, kata orang Arab, fulanun mutawahhidun bidzalikal amri, si fulan itu dia berseorangan pada perkara ini. Ini kerja dia seorang ni. Ini urusan dia, makna orang lain tak boleh campur. Makna perbuatan. Jadi penggunaan wahid juga merujuk kepada perbuatannya pada dia saja, tidak ada campur tangan orang lain. Ai laisa yashrakuhu fihi ahadun,
tidak menyertainya pada perbuatan itu seorang pun, wala yu'aniduhu, dan tidak ada yang dapat melawan dia. Intaha. Habis kalam Imam Ibnu Furaq. Imam Ibnu Furaq. Wa 'alal akhiri, dan atas yang akhir ni, mahattu kalamis syaikh. Mahattu mana atas yang akhir ni? Idh ata ba'du, kerana didatangkan selepas itu, bima yadullu ala ghairihi, dengan perkara yang menunjukkan di atas lainnya, wa in kana yasduqu ala ma huwa a'ammu, walaupun benar kalam itu atas perkara yang lebih umum. Wa alal akhiri, alal akhir mana? Alal akhir wahidun minta ima wahidun mutawahidun fi wasfihi ma'ani la qasma li dhatihi la syabiha lahu la syarika lahu fi af'alihi. Wa 'alal akhir, dan di atas yang akhir, mana yang ketiga lah kot, mahattu kalami syaikh, tempat perbincangan kalam syekh itu. Kalam syekh disebut apa? Mana dalil? Mana? Ni. Kalam dalam qawaid aqaid. Dia buka. Fardun la mathila lahu. Fardun. Mana qawaid aqaid? Apa ada? Buka lah. Hidup mana depan kok? Kalam syekh. Ada. Allah Ta'ala berkaitan dengan al-mu'arif iyahum fi dhati annahu wahidun la syarika lahu. Wahidun la syarika lahu. Wahidun la syarika lahu. Fardun la mathila lahu. Samadun la didda lahu. Munfaridun la nidda lahu. Wahidun qadim. Tu masuk kidam pula tu. Jadi di sini dia kata wa 'alal akhiri, dan atas yang akhir, makna yang akhir. Mahattu kalami syaikhi, itulah tempat letaknya perbincangan kalam syekh. Idh ata ba'du, kerana mendatang selepas daripada itu, bima yadullu ala ghairihi, atas perkara yang menunjukkan selainnya, wa in kana, walaupun kana yasduqu ala ma huwa a'ammu, walaupun kalam itu benar dan kena kepada makna yang lebih umum. Okay. Jadi tengok kalam Ibnu Juzai itu ada la thaniya lahu. Yang kedua annahu la syarika lahu. Yang ketiga annahu la yataba'ad wa la yanqasimu. Wala yanqasimu. Jadi wahidu fi wasfihi lahu thalathu ma'ani, lafzun wahid haqiqatun fi jami'iha. Syekh ma'nahu mutawahhid muta'ali 'anil kisab. Wahidun fi af'alihi la yushariku fihi syai'un. Wahidun fi dhatihi, wahidun fi sifatihi, wa wahidun fi af'alihi. Nampak? Jadi apabila telah sabit esa,
esa pada ketiga-tiga pembahagian itu. Esa pada zat, sifat dan af'al. Zat, sifat dan af'al. Maka katanya, kalam Syekh itu perbincangannya, apa nama ni, kena kepada makna yang akhir yang dibawa oleh Ibn Fura'. Ibn Fura'. Al-wahidu fi wasfihi ta'ala lahu thalathu ma'ani. Kena dengan muqaddimah itulah. Okay. Itu perbincangan kalam Syekh. Idh ata ba'du bima yadullu ala ghairihi. Kerana musannif lepas itu dia mendatangkan perkara yang menunjukkan perbincangan yang lain pula. Walaupun makna kalam itu boleh difahami dengan makna yang lebih umum. Dengan makna apa? Wahdaniyah, perbahasan sifat wahdaniyah ini. Perbincangan sifat wahdaniyah yang dibawa oleh Syekh Imam Al-Ghazali merujuk kepada pembahagian wahdaniyah pada zat, sifat dan af'al. Maka kena dengan makna akhir yang dibawa oleh Ibn Fura' tadi. Oleh Ibn Fura'. Okay. Itu tepat letaknya perbahasan Syekh. Kerana apa? Kerana lepas tu dia bincang tentang perkara lain pula. Bila dibincang fardun la mithla lahu, bincang tentang masalah mumasalah. Apa lagi? Bila dia bincang tentang samadun la diddalahu, apa? Dia bincang tentang Allah sahaja tempat pergantungan. Munfaridun la niddalahu, bincang tentang perkara lain pula. Jadi kerana itu perbincangan tentang wahdaniyah ini ialah berdasarkan kepada makna yang dibawa oleh Ibn Fura' yang membahagikan wahdaniyah pada zat, sifat dan af'al. Wa 'alal akhiri ay 'alal ma'na alladhi ata bihi Ibn Fura' mahallu kalam Syekh. Mahattu, tempat letak perbincangan kalam Syekh Imam Al-Ghazali. Idh ata ba'du, kerana Imam Ghazali selepas daripada itu dia mendatangkan ma yadullu ala ghairi, kalam yang menunjukkan kepada makna yang berbeza pula. Dia nak terangkan aspek yang berbeza pula. Wa in kana yasduqu ala ma huwa a'am, walaupun makna wahdaniyah itu meliputi kepada makna yang lebih umum. Wa dalilul wahdaniyati annahu law kana ilahani wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Qul hada. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.